Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ni adalah sambungnya lagi daripada kuliah sebelum ni, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi ada sikit lagi menurut hadis para sahabat dan juga ulama. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, kepada dua kumpulan, kafir dan juga munafik. Jadi sebelum ni kita royak ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia situ tu termasuk belaka tak? Orang kafir, orang beriman dan juga orang munafik. Maknanya tiga kumpulan itulah hak sebelum ni. Kalau kepada orang beriman tu dia suruh lebih teguh lagi iman dia. Okey. Kalau kepada orang kafir suruh masuk Islam lah, suruh beriman. Daripada tidak beriman, dia suruh beriman. Itu untuk orang kafir. Kalau untuk orang munafik, daripada hak zahir saja tu, daripada beriman secara zahir tetapi kita kata musyrik dari segi hak dalamnya musyrik, dia suruh jadi beriman zahir dan batin. Itu dia tuju kepada tiga-tiga. Tetapi sini pula dia kata kepada dua kumpulannya. Ni tuju ke dua kumpulan ni je. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Dia ayat siapa? Tujukan kepada orang kafir dan juga munafik. Okey, gitulah. Seterusnya diriwayatkan daripada Mujahid tentang firman-Nya la'allakum tattaqun. Kalau sebelum ni la'allakum tattaqun dalam terjemahan dia tu supaya kamu bertakwa. Kalau sini mengikut Mujahid, dia kata ni dia tafsir lah ni. Dia tafsir. Mujahid mentafsirkan supaya kamu bertakwa tu dia, supaya kamu taat. Supaya kamu taat. Bertakwa ni dia, ataupun mudah-mudahan kamu menjadi orang yang taat. Tu. Juga diriwayatkan daripada Ad-Dhahhak tentang firman-Nya la'allakum tattaqun, katanya supaya kamu takutkan neraka. Itu supaya kamu bertakwa sebelum ni. Ni supaya kamu tattaqun, ni makna dia takut. Takut ke apa? Takut neraka. Bila kamu menyembah Allah, kamu akan jadi orang yang takut neraka. Supaya ataupun kita terjemah lagi, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan, la'alla ni makna dia mudah-mudahan. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang takut ke neraka. Tu. Habis itu, lepas tu tafsir seterusnya panjang ni tu. Panjang ni sampai bawah tu saya akan tak si baca sebuti-sebuti lah. Cumanya nak royak maksud lah. Jadi ayat ni
ayat ya ayuhan nas sebelum ni. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat sebelum ayat tu itu menyebutkan tentang dua tauhid. Dua tauhid. So orang panggil tauhid rububiyah, so lagi tauhid uluhiyah. Rububiyah dan juga uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah ni ke dia? Tauhid rububiyah ni iaitu kita percaya Tuhan ni hok menjadikan, hok buat gapo-gapo lah. Menjadikan langit bumi, menjadikan kita sendiri. Lagi kita percaya Tuhan ni yang memberi rezeki. Kita percaya Tuhan ni yang menghidupkan dan mematikan. Tu. Percaya itulah, dan macam-macam lagi, memberi rezeki. Apa ni? Kita kata memberi mudarat, memberi, kalau hok molek gak kita panggil memberi manfaat, hok boleh bagi kebaikan, hok boleh bagi kemudarat tidak. Itu semua kita percaya lagu tu. Jadi percaya gitu, itu orang panggil tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ni, tauhid rububiyah ni boleh kata kalau orang-orang kafir dulu gak, dia percaya juga. Dia percaya juga lagu tu. Dia percaya Allah tu siapa dia? Kalau dalam ayat Quran kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, maknanya kalau engkau tanya orang kafir lah. Ni Quran ayat kisah-kisah sebelum ni lah. Kalau kamu tanya orang kafir, siapa dia hok buat langit dan juga bumi, la yaqul man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Demo-demo tu akhir kata Allah. Hok buat. Jadi maknanya dia percaya Allah dia buat langit, bumi. Lepas tu bawah tu lagi, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Jadi ayat ni Ni Nabi tuju kepada orang musyrikin Mekah. Maknanya zaman Nabi dah lah, orang-orang musyrikin Mekah. Kira-kiranya dia ni musyrik lah, orang kafir lah. Jadi Nabi tanya, "Qul man yarzuqukum?" Siapa dia bagi rezeki kepada kamu? Dari langit dan bumi, maknanya rezeki ni mari belakang, ke atas mari, ke bawah mari. Kalau ke atas tu berupa tanaman ke apa ni? Ternak ke tu hak bawah, minas sama'i wal ard. Kalau hak atas gak kita kata berupa hujan ke apa tu dak. Tu hak mari. Amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa dia hak memiliki pendengaran dan penglihatan ni, siapa dia hak buat ni, hak buat. Hak mu dengar lah ni, hak mu lihat lah ni, siapa dia hak buat. Dah. Wa may yukhrijul hayy minal mayyit, yang menghidupkan apa ni, yang mengeluarkan hak hidup daripada hak mati dah tiba-tiba hidup. Tidak. Tubik benda hak hidup. Contohnya kita kata dak, daripada benda mati. Tubik ulat-ulat ke gapo ke dak. Tak kiralah, asal benda hidup. Tu. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan hak mati daripada hak hidup. Tubik hak mati dan macam-macam lah. Daripada hak hidup, tubik hak mati, iaitu benda-benda hak kita kata benda-benda hak tak boleh hidup lah. Daripada kita hak hidup ni dok tubik. Contohnya kita kata sisa-sisa buangnya tu kau tak kira lah. Dak tubik benda hak tak hidup daripada kita hak hidup ni. Wa may yudabbirun, siapa dia hak urus segala-gala tu. Demo-demo ni akan kata fasayaqulunallah. Demo-demo ni akan jawab Allah. Tu maknanya dia percaya hak tu. Dia percaya tauhid rububiyah tu. Dia percaya. Demo-demo ni walaupun dia kafir, kita kata musyrikin Mekah dah. Musyrikin Mekah ni kira-kiranya kafir dah. Tapi demo ni percaya Allah je buat tu, benda-benda tu semua, menghidupkan, mematikan, apa-apa tu Allah buat.
tu cumanya hok selek kita kata selek hok jadi tak kenanya demon ni dia percaya kepada tauhid rububiyah saja. Dia tinggal tauhid uluhiyah. Tu. Dan orang hok percaya kepada saja, iaitu tauhid rububiyah saja, tak padat. Dia kena percaya selagi, dia kena percaya tauhid uluhiyah. Orang panggil tauhid uluhiyah. Dia tauhid uluhiyah, iaitu tauhid uluhiyah ni kita percaya hanya Allah je hak layak disembah. Tu tauhid uluhiyah. Dia je hak layak disembah. Memang dia hak je menghidupkan dan mematikan, tetapi dan dia juga dia je hak kita boleh sembah. Dia je hak kita boleh taat. Tu. Dia sahaja yang memberi rezeki, mengurus dan sebagainya. Tu. Hak tu orang panggil tauhid uluhiyah. Demo-demo ni dia tak percaya hak ni. Kalau di zaman dulu juga dia pun kata aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Aja'alal aliha, maknanya apakah nabi tu mari gak nak suruh Tuhan tu jadi so. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Pelik ni. Nak suruh kita sembah so. Masalahnya dia percaya Tuhan je buat, tapi dia sembah banyak. Tu. Dia percaya Allah je bagi rezeki, tetapi dia sembah galah lagi. Dia ada benda-benda sampingan dia, ataupun kita panggil dia ni perantara lah. Perantara. Ada perantara dia tu. Hak ni hak menyebabkan dia ni jadi syirik lah, jadi kafir ni. Walaupun dia percaya Allah je buat semua, tapi dia ambil benda lain sebagai kita kata wasilah ataupun perantara lah dak. Kira-kiranya Allah ni tak nampak lah dak. Jadi nak sembah lagu mana? Tidak. Dia pun ambil lah benda, contoh kita kata ada benda iaitu berhala ke apa, dia pun buh sifat-sifat Tuhan. Kira-kiranya benda ni, padahal benda ni tak ada apa, tapi dia bubuh sifat Tuhan tu. Jadi gani lah kira-kiranya hak bagi rezeki. Allah bagi rezeki, tapi gani pun ada juga sifat memberi rezeki. Tu sifat apa ni, dia tak sit padahal dia tahu dah gani tak boleh memberi mudarat ke apa, dia mari sah lagi. Tuhan dia sembah banyak Tuhan. Tu hak tu hak jadi syirik demoninya. Dia jadi pelik. Apa tiba-tiba Nabi mari nak suruh sembah so je. Sebelum ni demon itu sembah banyak. Tu dia sembah banyak. Lepas tu lagi ayat waqalu la tadharunna alihatakum. Demon ni kata, mereka ni kata jangan tinggal Tuhan-Tuhan kamu, la tadharunna alihatakum, jangan duk tinggal. Allah sembah juga, tapi Tuhan-Tuhan kamu ni tak boleh tinggal. Ni wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ni nama-nama Tuhan dia lah. Allah kita sembah, tetapi kita tak boleh tinggal. Wad, suwa' nama berhala, yaghuth, ya'uq, nasr, ni nama berhala-berhala tu lah. Nama hak demo-demo ni semua dia tak boleh tinggal hak tu. Dia percaya Allah tu je menghidupkan mati, tapi hak tu dia tak boleh tinggal juga. Dia nak sekali juga. Jadi demo-demo ni jadi sini tu apa ya? Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu hak jom menjadikan kamu. Jadi situ dia mati dah tu. Hak jom buat kamu. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Jadi demo-demo ni tahu dah. Batu ni tak buat dia tahu dah tu. Allah je buat. Jadi sembah tu hak je buat. Hak je buat kamu. Hak lain tak boleh lah kira-kiranya. Maknanya sini dia nak suruh tauhid uluhiyah. Kalau lain itu tak boleh. Nak sembah hak je buat kamu je. Demo-demo ni tahu dah ni tidak je buat. Allah hak je buat. Hak je buat kitanya Allah. Jadi sembah Allah lah. Tu. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Okey. Demo-demo ni tahu dah hak je bagi rezeki siapa dia?
Allah. Dia tahu dah. La yaqulunna Allah. Tidak, sebelum-sebelum ni dia ayat dah la yaqulunna Allah. Tapi dia sembah bukan lain lagi. Jadi sini Tuhan berkata u'budu rabbakum allazi khalaqakum. Maknanya allazi khalaqakum, yang menciptakan kamu, yang bagi rezeki kepada kamu pun ialah juga sembah Tuhan kamu, hak beri rezeki kepada kamu jelah. Kira-kiranya begitu je. Sembah Tuhan kamu, hak beri rezeki kepada kamu. Kamu tahu dekat ni tak boleh beri rezeki. Tak. Batu ni tak boleh beri rezeki. Jadi sembah hak boleh beri rezeki. Siapa dia? Allah. Sebelum ni dia kata dah. Tak. Tuhan kitanya ialah Allah. Hak je bagi rezeki kepada kita Allah. Jadi sembah tu. Sembah je bagi rezeki. Hak je buat kita yang siapa dia? Sebelum ni kata dah Allah. Jadi sembah tu lah. Hak percaya dah sebelum ni. Jangan hak lain. Hak lain tak boleh. Berhala-berhala lain. Iaitu termasuk Yaruz, Wat, Suat, gapo tidak. Hak tu tidak menjadikan kamu. Dia tahu dah tak? Hak tu bukan menjadikan dia, tapi dia buat. Dia menjadikan hak tu. Bukan hak tu menjadikan dia. Dia tahu. Jadi ini adalah merupakan seruan kepada tauhid uluhiyah. Jadi orang yang beriman kepada tauhid rububiyah saja tanpa tauhid uluhiyah tidak termasuk dalam kalangan orang Islam lagi lah. Bahkan dia ni termasuk dalam kalangan musyrikin lagi. Tu iaitu dia ambil orang lain lagi. Sifat-sifat Tuhan. Dia tidak. Dewa tu, dewa ni, dewa hujan. Hak ni lah benarnya dia bagi hujan. Dia sifat-sifat Tuhan. Maknanya dia ambil gol lain, letak di tempat Tuhan. Jadi ramai lah, kira-kira jadi banyak. Paling-paling kurang pun jadi 2. Paling-paling kurang. Kalau orang Hindu kan banyak, beratus. Kalau orang sembah Tuhan, kira-kira jadi 2. Dia sembah gol lain, perantara. Jadi tu orang panggil tauhid uluhiyah, demo ni tak ada. Dia ada tauhid rububiyah je. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun maknanya kalau terjemah sebelum ni supaya kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluk supaya beribadah kepadanya, diberikan akal dan diberikan juga nafsu. Jadi sini kira-kiranya kalau dalam bahasa Arab la'alla. La'alla ni makna dia hanya harap. Harap ni so lagi dia panggil laita. Laita ni angan-angan. Angan-angan ni nak juga tapi nak benda hak tak boleh. Nak benda hak tak mungkin. Tu. Apa kita kata nak gapo? Nak benda hak tidak mungkin lah. Nak tanah pokok kok tu daun dia tu pitih, tu tidak mungkin lah tu. Tu taman ni lah orang panggil dah. Taman ni tu. La'alla ni maknanya benda hak boleh berlaku. Benda boleh berlaku. Jadi sini kira-kiranya la'allakum tattaqun ni Tuhan haraplah. Mudah-mudahan supaya kamu bertakwa. Sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuhan kata begitu, tak? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kira-kiranya harap-haraplah. Bila Allah menciptakan kita dah. Allah buat kita, Allah pun suruh kita sembah. Suruh kita sembah dia. Kita boleh lagi nak sembah dia, tak sembah dia, tak boleh lagi. Nak percaya ke dia, tak percaya ke dia, boleh 2. Ada 2 pilihan lagi. Kita diberi ikhtiar. Tidak. Diberi akal, diberi nafsu, diberi ikhtiar. Kalau dalam ayat lain dia kata wahadainahun najdain. Tuhan pun tunjuk 2 jalan. Ya wi 2 jalan. Maknanya wi pilihan lah. Wi pilihan kepada kita. Maknanya kita nak buat jahat pun boleh, nak buat baik pun boleh. Pilihan di tangan kita dah. Tu. Cumanya Tuhan harap hak dia naknya kita ni bertakwa. Kenapa tak? Dia duk sebut macam lah kalau dalam ayat-ayat lain kan. Dia naknya kita masuk syurga. Tu. Maknanya dia wi 2 jalan ikut kita, tak ada siapa lagi dah. Tak ada siapa lagi. Kalau kita nak ada dosa ke apa, tidak kata sekak dah, tidak jadi terhalang dah.
nak curi tak boleh. Sekat nanti tak boleh. Boleh semua tolak nak curi dak. Tetapi Tuhan tu tidak. Tuhan tak sihat tu. Tuhan tak si curi tu. Tuhan tu kita cari rezeki yang halal. Tapi kalau kita nak cari rezeki yang haram pun tak ada masalah dah. Tak ada sekat ke apa. Wa hadainahu najdain, bagi dua pilihan. Tapi Tuhan naknya la'allakum tattaqun sini. Kamu ni mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan sebab kamu menyembah Allah yang menciptakan kamu ni, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuhan nak tu. Nak, walaupun dia tak suka, tapi dia nak syurga untuk kita. Dia tak si dengan aku. Dia tak si kita buat zalim ke diri sendiri. Royak banyak kali kalau dalam Quran ada banyaklah ayat-ayat tu dah. Dia nak hak molek pada kita. Allah mahukan kebaikan dan takwa. Jadi la'alla ni mudah-mudahan maknanya harap. Tuhan harap kita, biar kita ni jadi orang bertakwa lah. La'alla ni orang panggil harapan. Harapan ni maknanya benda hak boleh berlaku. Benda hak boleh berlaku. Bukan kata bertakwa ni tidak mungkin berlaku dak. La'alla ni benda boleh berlaku. Harapan. Harapnya kita berjaya, harapnya kita pas bereksa ni dak. Boleh ke nak pas bereksa? Boleh. Benda tidak mustahil nak pas bereksa dak. Harapnya lalu lepas ni lampu hijau lalu dak. Harap ada mudah-mudahan lampu hijau. Tidaklah mereka lampu hijau semacam mudah-mudahan. La'alla kita guna situ je. Jadi la'alla ni maknanya benda boleh berlaku. Jadi sini la'allakum tattaqun maknanya boleh. Kamu nak bertakwa dan Tuhan harap. Siapa dia harap? Tuhan harap. Dia harap kita ni jadi orang bertakwa. Walaupun kita kata dia dua pilihan. Tapi hak dia harap, hak tu. Hak boleh. Apa ni hak molek untuk kita. Habis itu hak sebelum ni lah. Seterusnya persoalan satu. Okey, jadi apa ayat sebelum ni dah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu hok buat kamu dan orang-orang sebelum kamu. Buat kamu dulu. Lepas tu baru dia buat orang sebelum kamu. Padahal sepatutnya dari segi masa kak, sepatutnya buat orang sebelum kamu dulu dah tak? Baru buat kamu. Sepatutnya jadi ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzina min alladzi khalaqakum walladzina min alladzi khalaqal ladzina min qablikum wa khalaqakum. Sepatutnya gitu. Nak sepatutnya sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan orang-orang sebelum kamu dan kamu. Muka dari segi masa pun Tuhan buat orang sebelum kamu dulu dah. Ini apa dia kata buat kamu dulu dan buat orang sebelum kamu. Yang pertama ada dua jawapan sini. Yang pertama kerana manusia tu lebih mengenali diri sendiri berbanding orang lain. Buat kamu kita nak kira agak kalau dari segi kita kata gapo perasaan. Kalau hak kita kenal siapa dia lapar kita kata hak lapar kita rasa kita dulu. Sepatutnya dah. Tahu dalam ramai-ramai ni kita kata siapa dia lapar. Kita lah dulu hak serah mula-mula tu dia kenal dia dulu. Hak lapar dah. Cumanya awak tak tahu dia bagi orang lain tak. Hak tu dia lah dah. Tapi kok ke mana pun dia tahu dia. Tu. Aku tahu akunya ni panah ni katalah. Orang lain tak tahu lah tak. Tapi mula-mulanya dia dulu. Dia tahu dia. Tu. Dulu hak utama. Lepas tu baru orang-orang lain. Jadi sebab tu saya sebut sini dia. Jadi kira-kiranya kalau gapo-gapo sembah Tuhan buat apa sebab Tuhan buat aku dulu ni. Aku dulu maknanya utama ke kita dulu. Bandingnya orang lain. Tidak. Tuhan buat kita tu waktu lebih utama. Orang lain tu waktu yang kedua dah. Tapi yang pentingnya Tuhan buat kita dulu.
Tu. Nampak tak? Hak pentingnya Tuhan bagi rezeki kita dulu waktu tu. Baru orang lain tu. Walaupun kita kata, oh dia tak cara. Kok ke mana pun Tuhan bagi pahala kita. Habis-habis dia tak si pitih ke apa. Tak si puji tapi kok ke mana pahala kita. Nak juga pahala tak? Penting. Hak dia dulu. Kalau nak kira tak, dia tak si lain tapi pahala tak kena orang lain dulu pahala tak? Tak. Dari segi pahala tu kalau boleh dia nak dia. Ataupun hak tu kita sebut secara khusus. Kalau tidak kat keuntungan, kita kata untung. Hak untung kat kalau boleh dia. Dia dulu. Lepas tu baru orang lain. Tak. Lepas tu kalau biasa kalau kita doa tak. Kalau kita doa, mula-mula kita doa ke diri sendiri dulu tak. Lepas tu pada kedua ibu bapa, keluarga aku tak. Lepas tu pada saudara mara. Lepas tu ngelah kali tak. Walil muslimina wal muslimat, ngelah kali tak. Maknanya hak utama penting. Tuhan kata situ hak utamanya kita lah dulu. Kira-kiranya kalau nak gapo-gapo nak masuk syurga gapo kita biar kita dulu. Tu. Jadi hak tu sebab tu dia sebut khalaqakum. Kamu dulu. Baru orang sebelum kamu. Ayatnya kita ni dulu hak penting. Tu. Hak seru, hak kenal gapo kita dulu. Kalau kenal gapo-gapo lah banding dengan orang lain. Itu yang pertama. Okey, jadi yang kedua ni jadi yang kedua sini yang ayatnya khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sini ni ayatnya tidak boleh lupa orang sebelum kamu. Menciptakan kamu maknanya kamu jadi lagu ni. Kalau dalam tak silap saya tengok dalam tafsir Hamka, dia kata dah segala kesenangan. Okey, kita senang lah ni. Namun kita dulu, kita lahir kita suruh kita senang. Kerana orang sebelum kamu. Tidak katalah kita lahir senang. Contohnya ada binti dah, kaya dah. Kerana orang sebelum kamu. Tu. Kebaikan tuah ke apa pun dah. Tuah. Contoh kita kata kita ni orang yang bijak. Kerana orang sebelum kita juga ada. Mak kita orang jenis yang bijak. Ataupun paling tidak lah kita kata ada iman. Kita lahir ni kita beriman, kita lahir ni kita orang Islam tu. Tu. Kita ni orang Islam. Jadi ke mana pun kita orang Islam, jangan ingat kita saja. Orang sebelum kita. Tu ada sebelum tu. Jadi sebab tu kita kena sembah Tuhan. Apa sebab kita lahir ni kita ni orang beriman tu. Sebab apa kita orang beriman? Sebab mak kita orang beriman. Tu. Itu sebab apa ni kita kena sembah. Apa ni wa'budu rabbakum. Apa kita kena sembah dia. Tuhan kata sebab bukan Tuhan buat kita saja. Mari kita sore-sore gelak-gelak duk sebab ada nyabik. Sebab Tuhan buat nyabik dengan orang sebelum tu. Kita ni paling tidak pun kita ni beriman. Paling habis-habis lah kita tidak beriman. Kita kata dak aku lahir dalam keadaan kafir. Kok mana pun kita lahir kita ni manusia. Dan lahirnya kita sebagai manusia tu sendiri. Tu buat kita ni mak pok kita tu manusia. Tu keturunan kita tu manusia. Hak tu sebab kita kena sembah Tuhan kita tidak. Tuhan kita kena sembah dia apa sebab? Dia buat keturunan kita tu manusia. Tu utung dah tu situ tidak utung. Lahir sebagai manusia walaupun kita lahir dalam keluarga yang kafir, keluarga hak tidak kenal Tuhan tak apa, tapi kita ni manusia. Bila manusia kita boleh mikir. Tidak lahir dalam keturunan kita kata gapo keturunan katuk ke ada. Tu sebab tu sembah Tuhan kamu. Sembah dia. Sebab dia ni buat kita paling tidak pun
Orang sebelum kamu tu dia buat juga. Orang sebelum kamu siapa dia? Orang sebelum kamu tu manusia. Tu. Orang sebelum kamu dia buat juga, iaitu dia buat tu nenek kamu tu manusia. Pandai-pandai tidur. Sebab dia buat tu nenek kamu tu manusia. Tu paling kurang tu. Lebih utama, lebih kena sembah dia. Kalau dia buat tu nenek kamu tu Islam, kamu pun jadi Islam. Tak lahir-lahir Islam tu. Tu. Lebih tua lagi, lebih kita kena sembah lagi. Kalau dia buat tu nenek kita tu, kita kata orang bertua, orang yang senil dah. Kita lahir senil. Dalam keadaan senil dah. Tak payah pergi start ke apa kerja, tak payah dah. Ada belakang dah, tersedia. Tersedia belakang dah. Itu sebab koholah utama kita kena sembah dia. Koholah utama. Sebab dia buat kita. Dia buat orang sebelum kita tu. Dia buat orang sebelum kita tu kan. Tu bukan kata kita mikir ke kita saja. Tak nyabik dah dengan orang sebelum kita. Tak nyabik. Kalau kita senang nyabik dengan orang sebelum kita senang. Kalau kita orang yang cerdik nyabik dengan orang sebelum kita cerdik. Kalau kita manusia nyabik dengan orang sebelum kita tu manusia. Nyabik. Sebab tu dia kata walladzina min qablikum. Kita ingat orang sebelum kita tu. Orang sebelum kita tu gapo sebenarnya. Orang sebelum kita. Tu nenek kita tu gapo. Kita ni dalam kalangan tu. Tu lebih patutlah kita kata dok. Ada belakang dah kita manusia, kita beriman, kita senang, kita bertuah, kita cukup lekat gapo. Mok kita tu lagu tu dok. Jadi amak-amaklah kena u'budu rabbakum. Sebab tu dia sebut allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Dia kait ke dengan orang sebelum dia tu. Bukan cipta kamu saja, orang sebelum kamu. Kait tu kait. Sebab tu kita kena sembah. Walau kita kata tak ada gapo. Nak sembah gapo tu saya tak gapo kita tangan tak ada, kaki tak ada. Ada. Tu hai buat orang sebelum kita tu manusia. Tu. Tu hai buat orang sebelum kita tu orang yang baik. Sebab tu kita hidup pahala ni walaupun tangan tak ada, kaki tak ada. Tapi kita hidup. Tetap hidup boleh makan dah. Tua dah apa dah. Besar dah. Sebab tu hai buat orang sebelum kamu lah. Tu ada orang sebelum kamu. Okey. Yang kedua, kait dengan ayat sebelum ni lagi, persoalan kedua, apa disebut Rabb? Rabb, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Dia tidak kata ya ayyuhan nasu ubudu ilah. Ilah pun makna dia Tuhan juga. Rabb pun Tuhan. Ataupun Allah ko. Ya ayyuhan nasu ubudullah. Ya ayyuhan nasu ubudullah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Boleh juga kalau nak kata gitu dah. Sebab apa dia tidak sebut begitu? Dia sebut Rabb. Ada. Jadi Rabb ni sebenarnya sebelum ni makna dianya Rabb daripada perkataan tarbiyah. Tarbiyah ni maknanya dia jaga. Dia bukan sekadar Tuhan. Dia bukan sekadar Allah je dia buat. Lepas tu dia tak cara dok, dia jaga gitu. Kih dia Rabb tu dah, sebab tu kita kena sembah dia. Dia jaga kita. Dia jaga lah ke mana? Maknanya bila dia buat, dia lahir ke kita. Tidak. Siapa ke kita boleh berdikari, siapa kita boleh pilih. Nak boleh pilih, ada taklif lah kita panggil dah. Sebelum tu kalau nak kira, kalau nak suruh mati, kau nak suruh jadi gapo-gapo, kau nak cacat, kau wa'iyazbillah dah dah. Boleh. Tapi kerana dia jaga kita. Tu sebab tu kita kena sembah dia. Sebab dia tu Rabb. Rabb ni ke dia? Rabb ni jaga. Dia jaga. Dia jaga. Kalau dari segi bahasa sebelum ni dah. Kalau kita pegang ke dia lembu. Kita ni juga boleh dipanggil Rabb. Boleh. Pegang syarat dia pegang lembu jak kecil lah dah. Jak daripada dia tak ada gapo-gapo kita bui makan, tai panah, tai hujan kita halih. Siapa ke besar dak kita jaga. Jadi kita ni Rabb lah juganya kira-kiranya dah. Rabb ni yang pasing gitu, pasing jaga, pasing ambil berat.
Dia bukan sekadar buat lepas tu tinggal. Tak, dia ambil berat. Kerana dia tu jenis ambil berat. Kerana dia tu rob. Sebab tu kita kena sembah dia. Sebab tu dia kata ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rob situ tu besar tu makna dia. Sebab dia jaga kamu. Dia bukan buat saja lepas tu. Atau kalau dia biar pun tapi kekuatan dia persediaan kepada kita tu ada kelengkapan. Ada bumi dia lepas pada ni. Dia sebut bumi. Langit. Ada berlaku hak kelengkapan untuk kita nak berdikari tu dah ada. Cukup lekat dia beri. Tu. Sebab apa? Sebab dia ni roh. Kalau dia tidak roh dia pakai wih kita hidup mati. Tak ada makan dia, tak sedia tempat tinggal, tak sedia, tak ada. Tu. Ni dia sedia berlaku. Ni adalah sebab utama. Sebab apa kita disuruh sembah dia. Kira. Sebab perkataan Rabb tu dah. Rabbakum tu. Habis itu ayat yang seterusnya allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dia yang menurunkan air, maksud dia hujan lah, dari langit. Lalu dengan hujan itu tumbuhlah buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Justru itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala walhal kamu mengetahui. Jadi sebelum ni ia kait lagi dengan sebelum ni. Menurut Al-Quran, ayat ini merupakan bukti yang kedua menunjukkan adanya kebangkitan selepas daripada mati. Selepas ayat pertama tadi, penciptaan manusia buat pertama kali. Jadi dua ayat ni, ya ayuhan nasu budu siapa ke allazi ja'ala lakumul arda firasyan, siapa wa antum ta'lamun ni ke siapa ke ayat ni, siapa habis ayat ni. Ni dia kait. Yang sebenarnya ia ada tiga bukti manusia ni boleh hidup selepas daripada mati. Selepas daripada mati manusia ni boleh hidup. Selepas daripada kita kata tak ada kepada hilang dah. Jadi tanah tiba-tiba boleh bangkit semula. Kok ada dah tak, tapi boleh ada mula. Ada dah tiba-tiba tak ada boleh ada. Ni hak yang kedua. Yang pertama Rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun tu, iaitu dia buat kamu. Asalnya tak ada. Dia boleh buat. Ada. Jadi nak bonok hidup kita kata dah. Apa ni bonok hidup tu amat mudah lah. Mudah sangatlah. Mungkin daripada tak ada tu dia boleh buat jadi ada. Hak ada dah cumanya nak hidup semula. Tak payahlah. Hak tu hak pertama, khalaqakum tu. Yang kedua, kait dengan nak boleh nak hidup lagi selepas daripada mati ni dah. Jadi dia sebut sini langit dan bumi. Langit dan bumi ni benda hak hebatlah kira-kiranya. Benda hak agung, benda hak besar. Benda hak rumit. Banding dengan manusia tu. Manusia hebat dah. Kita kata ciptaan manusia ni hebat, tapi langit dan bumi hebat lagi. Tidak. Sebab apa? Kalau kita tengok situ kita tahu dah. Dari segi bilangnya dia, kita tengok banyak. Boleh buat banyak. Langit dan bumi kalau kira boleh buat banyak, tapi dia nak tunjuk dah situ. Ada dah bukti, maknanya benda-benda mudah ni biasanya banyak. Benda-benda mudah, benda-benda payah ni biasanya sikit. Mengikut kebiasaan nak sikit. Gapo-gapo pun begitu. Sunnatullah tu. Dia nak isyarat kepada waktu benda-benda susah ni sikit. Sunnatullah secara semula jadi dah lah gitu. Begitu juga ni. Hak mana banyak manusia lah, banyak dah. Banding dengan langit dan bumi ni ayatnya manusia lah lebih mudah lagi kalau kira-kira kan. Dia banyak kan? Tu.
Kalau kita tengok orang belajar pun kita tahu dah orang belajar. Oh, sekolah menengah ramai. Sekolah rendah, sekolah menengah ada beribu-ribu. Naik U kurang dah sikit. Dah U. Naik tinggi sikit dah. Pelajaran tinggi sikit. Dia master, kurang dah lagi sikit. PhD, kurang dah pula. Boleh jadi orang Melayu seorang je. Ada dah. Dalam saya tu orang Melayu seorang je. Apa sebab payah. Sunnatullah dah gitu. Bukan nak marah siapa dah. Apa jadi gini? Ada tak boleh sunnatullah. Nak mudah ni banyak. Apa kita tengok benda-benda mudah. Ya mudah nak hidup, mudah nak mampu. Benda mudah nak hidup, benda nak mampu, mudah nak mampu. Geria. Kita kata semua. Nyamuk. Ada semacam dah. Bunuh dah. Pakai kenyek-kenyek, pas semua ada semacam. Apa mudah nak hidup, mudah. Nak mampu, mudah. Macam tu. Tapi kalau benda hak payah ni pun kita kata apa? Jajah kok. Jajah payah dah dah. Jaga-jaga sekali ada. Ya sikit lah dah. Atas dunia ni boleh jadi nak pupuh dah. Panda. Beruai panda tu nak perah pun payah tu dah. Nak jaga tu lebih pada jaga manusia. Rumuh dia tu dah. Kena gitu, kena gini rumit lah. Sebab tu kita tengok ada 2 ekor tu ada di Malaysia. Panda tu. Ada tapi kat sikit. Bagai payah. Biasa sunnatullah dah gitu. Jadi ni isyarat gitulah ni. Manusia tu mudah. Jadi bumi dan langit ni bagai rumi. Nak buat benda tu Allah boleh buat. Tu. Apa tu lagi manusia beleh-beleh ni kita kata oh banyak kita semua ni dah. Ramai kita semua ni. Tak okeylah tak boleh buat. Tu. Okey. Firman Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih berat dan sulit daripada penciptaan manusia. Tu hadis kata gitu dah. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia dia tak tahu. Dia dah royak pelik. Mana nak boleh bangun semula ni? Oh, nak buat ramai gitu semua dah. Dah. Langit dan bumi dia boleh buat. Susah kena bangun hak mati dah nak bangun semula. Nak royaknya ni. Bukti yang kedua. Nak royaknya Tuhan boleh, tak pelik tu. Hak orang kafir kata mustahil, mana boleh? Mana boleh berlaku? Mana boleh mana dia buat langit dan bumi. Tu dah. Firman-Nya lagi, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tidak berkuasa menciptakan yang seumpama itu? Maknanya hak buatlah. Jadi hak Tuhan hak buat langit dan bumi ni tak boleh nak buat, nak hidup semula tulis-tulis hak sudah hancur. Tak boleh. Jadi peliklah tidak dia tanya orang. Tuhan hak buat langit dan bumi ni tak boleh nak hidup hak benda-benda sudah hancur dah. Tak boleh nak hidup semula benda hak sudah mati. Dia tanya tu. Tanya nak ayatnya dah. Tak mungkin berlaku lagi tu. Tak okeylah tak boleh buat. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tu. Nak buat orang seumpama tu. Ada dah. Hidup semula yang nak buat tu juga. Cumanya hidup kali yang kedua. Hidup semula. Bukan kata daripada tak ada. Rupa kita ni tu tahu. Jadi nak buat lagu mana dia payah juga nak buat rupa kita ni dah. Dah ada dah. Pernah hidup dah. Satu ketika tu hidup dah. Cumanya nak hidup sekali lagi. Tu. Apa dah? Hak asal tu ada dah. Lebihlah mudah dah. Tu. Bentuk asal dia tu ada dah. Cumanya dia bunuh je. Dia nak buat tak payah mikir dah. Kalau bagi kita kan tak. Kalau kereta tu kalau sudah hancur tu. Tapi bentuk asal kita tengok ada lagi. Bentuk asal dia gini. Jadi kita nak buat dalam bentuk ni begitu mudah. Bukan kata obvious. Kita kena mikir mula lagu mana bentuk dia. Rekod semula. Lampu dia lagu mana. Pintu dia lagu mana. Mikir semula dah. Dah. Ada dah. Yakhluqu mithlahu. Nak buat tu juga. Tak okey tak boleh. Ya tanya.
Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala. Apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi mereka tak perhati ke Allah menciptakan langit dan bumi dan dia tidak berasa letih menciptakan semua itu. Tak letih buat tu. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadir ala an yakhluqa mithlahum. Maha berkuasa untuk menghidupkan orang-orang mati. Ya. Buat tak letih. Kalau kita ada kalau letih punuh malah buat dah. Punuh dah. Nak buat mula ni letih. Dok walam ya'ya bi khalqi. Tuhan ni buat lepas buat ada semacam. Manusia ni siapa aku kemak tu dok. Nak ada semacam pagi. Tu waktu manusia dak kali kita kata tumbuh-tumbuh pun lagu tu juga. Lepas tak ada, lepas tu tumbuh, ada semacam. Tu. Bagi-bagi lain ke apa dalam laut, lepas hingga ada. Lepas lagi apa ni ambil ada pula, lepas lagi pokok ada pula. Lam ya'ya bi khalqihi, tak letih nak buat hak tu. Atas dunia lagi tak letih nak buat. Jadi nak berhidup mula letih. Nak berhidup semula dak bala tidak. Sama sekali tak okey lah gitu. Kalau kita boleh jadi dak. Buat lepas tu punuh, pawak apa punuh? Pawak 2-3 kali letih. Tak siwak dah. Jemu. Ada dia buat semacam dan tidak letih. Okey. Lepas tu antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Adakah mencipta kamu lebih sukar atau menciptakan langit yang telah dibina Allah? Maknanya Tuhan kata nak buat kamu kau payah, kau nak buat langit. Tu. Nak buat langit kau payah. Nak wayanya tu langit lah lebih rumit penciptaan dia tu. Gitu. Jadi banyaklah ayat. Antara bukti nak ayatnya boleh. Tak mustahil nak berhidup hak sudah mati ni dok. Langit payah gitu moh dia boleh buat. Itu yang kedua. Bukti yang kedua. Bukti yang pertama dia buat. Daripada tak ada jadi ada. Bukti yang kedua, dia buat benda yang lebih hebat lagi. Tak kena nak buat sport kita ni tak boleh. Bukti yang kedua. Yang ketiga, bukti yang ketiga Allah boleh menghidupkan orang sesudah mati. Wa anzala minas samaa'i ma. Dalam ayat ni juga. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarat rizqan lakum. Jadi atas dunia ni ada dah. Contoh benda hok mampu lepas tidur. Tu. Ada. Tunjuk dah. Asal dia benda ni tak ada. Kehidupan tiba-tiba jadi hidup. Asal benda mati hidup. Iaitu menghidupkan tanah hak sebelum dia tu mati. Ini adalah bukti ketiga adanya kebangkitan selepas daripada mati. Fa akhraja bihi minat thamarat wa anzala minas sama'. Asalnya tanah tak ada gapo. Turun air, tumbuhlah tumbuh-tumbuh. Itu maknanya Tuhan berhidup. Daripada tak ada bersatu. Bila apa ni hujan tak ada, kering. Maknanya tanah tu orang panggil tanah matilah dah. Tanah tandus. Bila tak ada air, tiba-tiba Tuhan waktu hujan dia hidup. Maknanya hidup. Tanah mati jadi hidup. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya kamu melihat bumi itu kering tandus. Tanda-tanda kehebatan itu maknanya dia boleh buat. Asalnya bumi itu kering. Bila kami turunkan hujan di permukaannya, dia berubah menjadi subur. Kepada itu jadi hidup. Kita panggil tanah ni hidup. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan bumi itu pula yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Bumi hok mati tu dok. Bumi hok tandus tu dia boleh berhidup. Nak berhidup orang hok sudah mati. Koh lah boleh. Tu dok. Hok berhidup hok bumi yang tandus
Hak tu yang menghidupkan orang hak sesudah mati. Sesungguhnya dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Maknanya kait tu. Ni jenis hidup benda hak daripada mati ni. Atas dunia tunjuk dah. Tu. Bukan kata kita tak aja tengok dak burung lepas daripada mampus tiba-tiba hidup mula. Tak aja tengok. Tapi kalau tanah ada. Daripada tak ada ke satu tiba-tiba jadi hidup. Ada. Tidak. Boleh. Kita boleh buat. Ke dia lagi. Kita kata jenis-jenis benda-benda hak mati-mati lagu tu dah. Asalnya tempat tu tak ada orang. Dia kata apa ni? Kalau zaman gitu juga matilah kita panggil dah. Kota. Kota baru asalnya kota baru ni kota mati. Asalnya dah apa tak ada orang. Tiba-tiba hidup. Tengok tu. Tu hidup. Boleh. Boleh tu jadi hidup. Tidak. Dengar ke dia? Apa jadi hidup tu? Kerana ada air. Jadi kalau kita tengok asas-asas sejarah ke apa pun boleh kau ada penempatan ke apa tu ada air lah tu. Kita hewat tu air. Sebab tu jadi hidup situ. Kita ada sungai, ada laut ke apa tu dak. Tepi-tepi sungai ke apa tu lah hidupnya. Kerana air. Jadi sini wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarat rizqan lakum tu dia isyarat belakang tu. Bila tu air situ hiduplah. Asalnya kota Mekah tu dah. Mekah tu tak ada ke satu lagi kira-kira tanah kering. Tu dah. Pasir saja, pada pasir. Tiba-tiba tu buat turun air situ. Buat turun air ni tak mesti turun hujan. Nanti kita akan jumpa dak tak mesti turun hujan. Kok mana-manalah asal kau ada air. Tu bagi air. Bila lagu tu hidup. Tanah tidak kita tengok dok. Siapa kelon ni orang duk pergi semacam hidup lah. Kota tu. Kota Mekah asal dia. Tak ada satu tu hidup. Begitu dok. Begitu juga. Kalau kita kata Sungai Nil ke apa tu dok. Sungai Nil kalau di ahli India, Pakistan ke mana orang panggil sungai gede, Ganga ke apa dok. Iyalah tidak belakang sungai-sungai tu dak. Itu semua adalah jadi hidup situ. Bila tu bagi benda tu hidup. Kalau kita tengok tempat-tempat hok tak ada sungai ke apa tak ada orang hidup di situ tu dak. Benda-benda tempat-tempat hok tak ada air, tak ada orang hidup. Jadi ini syarat belakang ni. Tak mesti dari segi turun hujan, dari segi ada air. Fa akhraja bihi minat thamarat. Tu bilah hidup. Bila tu bagi. Apa ni? Wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Dan kami hidupkan dengan air itu bumi yang tandus. Bumi yang tandus. Kalau sini demikianlah terjadinya kebangkitan. Jiruh mula. Mampu dah jiruh mula hidup. Terjadinya kebangkitan. Apa lagu tu lah juga. Cumanya kalau kita nak tengok secara zahirnya mampu burung. Tak ada lah tu. Tapi secara isyarat mengikut isyaratnya ada. Tuhan hidup benda hok mati. Dengan dia bagi air. Wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dan dihidupkannya bumi sesudah mati. Asalnya tak ada ke satu tiba-tiba turun hujan hidup. Demikianlah kamu dikeluarkan hidup semula sesudah terkubur. Dalam ayat-ayat lain lah. Ya kait dengan ayat-ayat lain juga. Nak ayatnya boleh berlaku benda ni. Atas dunia pun kamu tengok ada contoh. Di akhirat kalau nak hidup semula, maknanya benda tidak mustahil. Okey. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Apabila angin membawa mendung, lalu kami halakan ke daerah yang tadi. Angin bawa awal lah, awal ada air, lepas tu kita pergi ke tanah asal dia kering. Tidak. Lepas tu kami buat turun hujan situ. Lalu kami keluarkan tumbuh-tumbuhan. Lepas tu dengan hujan itu tumbuh. Begitulah kami menghidupkan orang yang mati
supaya kamu mengambil pelajaran. Jadi hak ni kait dengan hidup benda hak mati dah ni. Hidup benda hak asal dia mati. Kadzalika nukhrijul mauta. Tuhan kata gitulah kami hidup orang hak mati. Supaya kamu ambil pelajaran, kamu tengok asalnya benda hak mati-mati tu hidup. Jadi molek. Okey, habis itu. Tu 3 bukti lah. 3 bukti bagi orang hok kata tidak mungkin Tuhan nak hidup dah daripada orang yang sudah mati. 3 bukti untuk dia. Was-samaa'a binaa'a. Langit sebagai bumbung. Tuhan buat langit sebagai bumbung. Bak apa ni langit sebagai bumbung? Bak apa kita terjemah langit sebagai bumbung? Bina ni bumbung kau. Sebab dalam ayat lain ada. Ni orang panggil tafsir Quran dengan Quran ni tu. Menurut Al-Quran ni. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Kami ciptakan langit itu ibarat atap yang terpelihara rapi. Sama saqfan mahfuza. Saqfan ni kalau kita terjemah, kalau tengok dalam kamus makna dia bumbu. Atap ni cuma saya tidak atap. Kami jadikan langit ibarat atap. Ibarat bumbung. Jadi saqfun ni makna dia bumbung, super bumbung. Cumanya dia ni bumbung mahfuzah. Kalau dalam tafsir Sya'rawi dia kata dia mahfuzah ni dak sama saqfan mahfuzah, maknanya dijaga. Hak ni dijaga, langit ni dijaga. Kalau kita berhati bumbung dalam tafsir Sya'rawi, tak silap. Dia kata bumbung kita ni nak boleh ada bumbungnya kena ada dia. Dia baru boleh jadi ada ni nak bumbung. Kalau tidak utuh lah. Tapi langit ni hebat dia tak ada dia. Bak apa boleh ada juga tu. Bumbung tu walaupun tak ada dia sebab mahfuzah. Sebab Tuhan jaga. Tu. Sebab tu tak jatuh-jatuh tu. Tuhan jaga. Lepas tu dalam ayat lain, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni. Yumsikus sama' Tuhan teh langit tu. An taqa'a 'alal ard. Biar dia ni tak jatuh atas bumi. Tuhan teh. Yumsikus sama' Tuhan biar dia duduk senyap situ. Biar dia ni tak jatuh atas bumi. Tu. Jatuh juga lagu mana? Illa bi idzni, kecuali dengan izin dia. Izin dia bila? Kiamat lah. Kalau kiamat, bila kiamat Tuhan pun izin benda tu jatuh atas bumi dah. Dari tafsir Sya'rawi kata dah. Itu maksud dia. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan, maknanya dia jaga. Siapa lah ni tak jatuh-jatuh tu. Yumsikus sama' dah tu. Tuhan teh. Langit tak boleh jatuh. Teh bumbung tu. Tak ada. Apa ni tiada-tiada ke apa, tapi dia teh tak boleh jatuh. Kecuali kiamat. Dengan izin dia. Habis itu menurut hadis para sahabat dan juga ulama, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan sekumpulan sahabat. Jadi ramalan ni ada macam-macam ni. Sahabat ni cuma saya bubuh sekumpulan sahabat lah sebab ramai. Ya lebih kurang lah. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan, yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, iaitu hamparan yang boleh berjalan di atasnya. Yang mana manusia boleh jalan atas dia itulah. Sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan ia terbentang. Ianya terbentang. Hamparan ni maknanya bila kita hampar dekat dia luah gitulah, kita kata terhampar. Jadi bumi ni gitulah. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bina. Tadi kita terjemah sebagai bumbung. Langit diciptakan di atas bumi sebagai bumbung kepadanya. Ibnu Mas'ud kata, dan sahabat-sahabat lain lah. Dia ayat gitu juga. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, iaitu jangan kamu sekutukan Allah dengan benda-benda yang tidak boleh memberi manfaat dan juga mudarat, sedangkan kamu tahu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Mu tahu bahawa tiada Tuhan yang memberi rezeki selainnya, dan kamu tahu bahawa seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengesakannya adalah benar, tidak dapat diragui. Jadi hak ni demo-demo ni tahu belaka. Wa antum ta'lamun. Dia tahu goni ni tak boleh beri manfaat. Tu dah.
Ni termasuk di dalam tauhid uluhiyah lagi lah ni. Tauhid uluhiyah. Orang-orang kafir tu tahu benda ni, batu ni, berhala ni tak boleh bagi gapo-gapo ke dia, tak boleh bagi rezeki. Tu. Wa antum ta'lamu. Sebab tu dia kata mu tahu. Tapi sembuh semacam. Sebab tu Tuhan kata la taj'alulillah, jangan cari gu gak. Jangan cari gu lain. Dah mu tahu kau tu tak boleh bagi gapo-gapo. Mu cari juga. Jadi Tuhan kata jangan cari. La taj'alulillahi andad. Jadi sini ada soalan persoalan lagi dah. Sebelum daripada orang boleh tu bulan ni dak tengok keluar bumi ni lagu mana dak. Bumi ni sebenarnya bulat ke terhampak. Jadi orang-orang dulu kira-kiranya dia guna ayat ni lah. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Tuhan ni yang menjadikan untuk kamu bumi firas. Firas ni maknanya terhampar. Kalau sejadah tu kat kita apa? Sebab tu dia kata bumi ni terhampar, bukan bulat. Dia pergi ayat ni lah, dia kata firas. Kalau lembek ke apa tu kita apa? Tu baru makna firas. Jadi bumi ni jenis terhampar gitulah. Maknanya pergi tak tahu mana dah. Tak ada ujung-ujung lah kira-kiranya. Tu orang zaman itu. Memang pun muka dia tak tahu dia pergi habis-habis dekat pun mana kita habis-habis jauh pun dah. Main dengan motor ya tu ada. Pergi sampai mana dah. Nak keliling dunia tu tak boleh lagi. Zaman itu. Jadi betul pula ayat ni kata allazi ja'ala lakumul arda firash. Firash ni makna siapa lagu tu. Jadi ramailah dalam cumanya mungkin sebab ramai dah orang tahu dak. Jadi saya tak bubuh lah maka dalam persoalan tu tak ada. Sebab ramai dah orang tahu. Jadi sini makna dia firash. Memang terhampar ni dalam kitab-kitab tafsir kata maknanya buli, senil. Kita nak tidur, nak guling, nak jalan ke apa tak jatuh. Tu makna dia terhampar. Tu dak. Terhampar tu makna dia gitu. Bukan kata jatuh. Dak, terhampar tu bukan kata gunung belaka, ada juga tak gunung. Tempat-tempat gunung tidak gitu. Kalau di gunung tidak terhampar lah tu orang panggil dah. Tapi hak kebanyakannya terhampar belaka. Kita boleh duduk molek, boleh buat rumah molek. Tu hak kebanyakannya dah. Maknanya boleh hidup, tidak kata golek dak. Payah nak buat rumah, nak buat tempat tinggal payah. Dak. Tu hak kebanyakannya. Sebab kita boleh duduknya, jadi hak molek lah. Tidak. Sebab tu dia kata terhampar. Bukan maksud terhampar ni maknanya pergi tak ada tidak bulat, jadi bumi ni terhampar ngoti lah. Supaya tu dah. Tak begitu. Maksud dia nya kita ni boleh duduk molek. Tu. Tidak supaya atas bukit tu dah. Dileri-leri kau duduk atas gario, kita kata duduk atas pokok ke. Tu tidak terhampar lah tu lagu tu. Nak jatuh lalu dah. Salah-salah sikit jatuh lalu. Tidak gitu bumi ni. Maknanya boleh duduk senang. Supaya apa? Senang boleh duduk. Dengan tenang boleh. Tu maksud dia. Terhampar tu. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Perkataan air dan juga rezeki di sini bermaksud sebahagian. Wa anzala minas sama'i ma'an. Ini kalau orang ngaji nahwu sikit-sikit dok. Ngaji nahwu ataupun ngaji bahasa Arab sikit-sikit, dia tahulah min situ. Wa anzala minas sama'. Min tu makna dia bukan dari air ni turun daripada langit. Yang belakangnya sebenarnya ada dak. Sebahagian air itu daripada langit. Tu maksud dia situ. Bukan kata air semua turun daripada langit belakang. Dah mungkin sebut wa anzala minas sama', air ni turun daripada langit. Jadi hak mari bawah ni supaya air matahari gapo tu dak. Hak tu mari mana? Kalau orang tanya dah. Dak. Maksud dia sini min situ tu makna dia sebahagian dak. Air itu sebahagiannya turun langit. Tu. Lepas tu sekali lagi fa akhraja bi minat tamar, min sekali lagi pula. Ada dua min situ. Minat tamar rizqan lakum. Daripada buah-buahan rezeki untuk kamu.
Orang berkata, apa nyo? Kita macam-macam lagi rezeki kita bukan daripada buah-buahan rezeki kita. Sebab apa dia kata rezeki daripada buah-buahan je? Sini dah, minat tamarat rizqan lakum. Seolah-olahnya rezeki itu buah-buahan ajalah. Bukan lain. Kita boleh rezeki melalui kita pegang menate. Kita boleh rezeki melalui tak pegang menate pun kita bagi kereta, kita bagi motor. Rezeki dah. Jadi sini sebenarnya dak yang min situ tu min. Min tu makna dia sebahagian. Rezeki kamu sebahagiannya daripada sumber buah-buahan. Tu sebahagian, bukan kata semua buah-buahan. Jadi tak kenalah kalau cuma warna. Duk sebut buah-buahan aja rezeki kita. Padahal rezeki ni macam-macam lagi dak boleh sumber dia. Tidak. Dan rezeki bukan semuanya hasil daripada buah-buahan. Gitulah. Lepas tu persoalan satu, kenapakah Allah menjadikan air sebagai penyebab kepada adanya buah-buahan? Mengapa Allah tidak menjadikannya tanpa adanya sebab-sebab tertentu dengan kekuasaannya? Dia buat sini kihai, barulah ada buah-buah. Tidak. Kalau nampak secara zahirnya, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi. Tuhan pun mengeluarkan dengan sebab air itu buah-buahan. Kihai itulah tubik buah-buah tu. Kalau tak ada air tak tubik buah. Sebab apa dia tidak kata, Tuhan tidak kata apa ni, Allah mengeluarkan air dan Allah mengeluarkan buah-buahan. Boleh tak? Kata gitu. Tapi dia kata Allah mengeluarkan air dengan sebab air itulah tubik buah-buah. Ya ada sebab. Sini ni ayatnya Tuhan pun guna gitu. Tuhan guna lagu tu. Sebab tu Tuhan sendiri guna tu. Jadi secara zahirnya kalau kita kecek, kita kata dia ni mati kih gapo, dia ni mati kih kena denggi dah ni, kata dah dah. Boleh nak ayat gitu. Boleh nak ayat. Sebab Tuhan sendiri bukan kecek lagu tu. Dah. Lama kita dia ni mati ki denggi. Salah demo. Dia ni mati ki Tuhan nak matilah. Tu baru betul. Dah. Yalah betul Tuhan nak mati tapi ada sebab dia. Tuhan pun royak sini sebab. Memang betul Tuhan buat ada. Tumbuh-tumbuh tapi Tuhan royak sebab dia. Sebab air. Jadi betul juga kalau kita dia ni mati ki demai denggi. Tak salah. Ni kecek kita kata rezeki kecek. Walaupun dari segi hakikatnya memang Tuhan hak buat. Memang Tuhan. Kalau nak pergi ke tak? Dia ni kita kata gam. Dia ni seneki. Pok dia dululah senek. Kita kata dah. Kipok dia lah. Betul ke salah kita kecek lah. Apa kipok dia nyo? Tak. Ki Tuhan lah nak senek. Tu betul juga dah. Tapi hak secara zahirnya sebab Tuhan itulah apa ni? Pok dia itulah kan nak kira sebab zahir menyebabkan dia tu jadi senek. Boleh ke tak kita? Boleh. Tuhan sendiri guna gitu dah. Fa akhraja bihi minat bihi tu dengan sebab air. Tuhan kata dengan sebab air. Buah tu tumbuh. Buah tu ada dengan sebab air. Dan sini jawapan dia Allah mampu kalau nak kira buat tanpa sebab. Mati tanpa sebab gapo-gapo boleh. Kalau nak kira mati tak ada sebab gapo-gapo, kamu mati. Boleh nak buat tapi dia buat sebagaimana dia menciptakan bahan-bahan itu sendiri. Air tu mungkin dia boleh buat. Ada air tu mari daripada gapo kita kata tak. Nak boleh ada tumbuh-tumbuhan tu kena ada air. Air tu dah air tu dia boleh buat. Tak ke tumbuh-tumbuhan tu dia tak boleh buat. Tak. Tumbuh-tumbuhan tak boleh buat. Daripada tak ada ke satu tiba-tiba jadi ada tumbuh-tumbuhan. Tak ke dia tak boleh buat. Moga air tu dia boleh buat. Tak. Jadi cumanya apa dia air tu. Dia menciptakan sesuatu peringkat demi peringkat
satu tahap ke tahap yang lain adalah untuk direnung, difikir dan dikaji oleh manusia tentang keagungannya dan hikmah di sebaliknya. Ada hikmah lah tu. Apa dia buat? Sebab tu nak suruh manusia mikir pula. Tidak kata jadi lalu mati tiba-tiba. Tak ada nyakit gapa-gapa tiba-tiba mati. Tak ada lah hikmah dia. Tak ada lah kehebatan Tuhan pula situ. Kehebatan Tuhan dia buat sebab dia. Itulah kehebatan dia. Dia boleh buat penyebab dia. Penyebab itulah pula banyak hikmah gapa-gapa tu dah. Lepas pada tu. Kita tahu dia mati ki demi dan gini lah kita pun. Jadi cari ubat, mikir, nak buat ubat go tu, ubat go ni. Dah. Nak berpunca daripada gapo pula ubat ada punca dia. Tidak nyamuk lagi mana. Jadi kita pula jadi bersih. Tu ada macam-macam tu dah. Bagi rezeki dah pula pada orang bagi nyembuh nyamuk tu dah. Dan sebagainya. Itu hikmah lah tu di sebaliknya tu ada tu. Kita kata mati tiba-tiba. Kan nak kira boleh. Tapi kan tak ada dah lah. Hak tak ada tu dah. Hak doktor, hak je buat ubat ke apa, hak je nyembuh nyamuk. Tak ada dah lah. Tu. Hikmah tu di sebalik tu. Di sebalik dia buat sebab. Di sebalik sebab tu ada hikmah. Okey. Gitulah. Manusia apa kena ngakak dulu, kena nerak dulu. Lepas tu kena ngakak, lepas tu baru boleh, lepas tu baru boleh jalan molek. Apa tidak boleh jalan lalu. Supaya lembu tu dak lahir-lahir boleh jalan lalu dah. Manusia ni dah. Barulah ada fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima tu. Barulah ada hikmah tu. Barulah ada wabil walidaini ihsana tu. Buat baik pada kedua ibu bapa tu. Itu hikmah di sebalik tu pula. Bapa ngakuk dulu. Nerak. Tu hikmah dia tu. Kalau nak kira boleh. Nak kira. Yang kedua, fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada. Tidak bolehkah mereka hanya menamakan berhala-berhala mereka sebagai Tuhan dan mengagungkannya, tetapi tidak menganggap ia adalah Tuhan maupun lawan bagi Allah. Kita panggil dia ni Tuhan. Boleh tak? Apa ni? Kita buh dia sifat gani, tapi kita tidak anggap dia ni sebagai lawan. Kita tidak anggap dia ni nak canggah dengan Allah dah. Cumanya kita buh dia ni sifat-sifat dia. Dia ni bagi rezeki juga. Katalah pada ke dia berhala, contohlah orang mudah tak berhala. Berhala ni bagi rezeki juga. Berhala ni boleh bagi apa ni? Kesenangan pada kita. Katalah. Tapi kita tidak anggap dia ni Allah. Kita tidak anggap dia ni boleh canggah Allah. Kalau Allah nak dia, kalau Allah nak dia terpaksa kena turut juga. Boleh ke gitu? Anggap gitu dah. Sebab mengikut orang hak kata, orang hak nyembah goni-goni kat dia kata dok, kita tidak anggap dia ni lawan kepada Allah. Dia berlawan dengan Allah dok. Cuma dia ni sebagai tu lah. Dia ni sebagai membantu dok. Apa lagi? Dia ni ada sifat-sifat tu je. Tapi dia tidak lawan. Kalau tu Allah nak kita mati, dia tak boleh buat gapo juga. Dia tu tak kena terima dah juga kira-kiranya. Tidak kata kita, Allah nak kita mati tapi kita minta goni pun boleh buat kita jadi tak mati. Tak. Boleh ke kita kata begitu? Jadi bila mereka mendekatkan diri, mengadu, mengagung dan menamakan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, bererti mereka telah memberikan sifat-sifat Allah kepadanya dan menganggapnya setara dan mampu untuk mencanggahinya dalam apa jua urusan. Secara tidak langsung bila kita bersifat Razzaq, memberi rezeki, dia ni dia tak lawan tapi dia memberi rezeki juga. Bererti dia ni boleh canggah. Kalau kira muka dia ni setara, bererti dia setara. Bila setara ni dia boleh canggah. Dia boleh lawan. Tu. Walaupun kita je kata dok dia tak lawan. Dok. Sebab kita kata contoh mudah kan. Kita wi juga. Kita kata Perdana Menteri ni seorang dah. Seorang ya. Cumanya
Kita wi juga dia ni Perdana Menteri. Sore lagi. Ada sore lagi kita buh Perdana Menteri, kita buh ciri-ciri Perdana Menteri. Kita pun kata anggap dia ni tak berlawan. Kalau hak ni nak buat gini, hak ni pun nak buat gini juga. Ada. Tidak boleh gitu. Dah setara ni kan. Kalau dah dua-dua Perdana Menteri, hak ni nak gini, kalau hak ni nak gini boleh. Hak ni nak A, hak sore lagi nak B boleh. Nak berlawan tak apa-apanya. Engkau dua-dua Perdana Menteri kan. Jadi ada kemungkinan nak cangguh tu. Dan kita anggap dua-dua tu Perdana Menteri yang boleh cangguh. Tu secara tidak langsung tu dok. Boleh lalu. Nampak tak? Bukan kata dok ni kita anggap sebagai pembantu dia aja, tapi Perdana Menteri juga. Hak ni Perdana Menteri, hak ni Perdana Menteri juga. Walaupun pembantu, anggap pembantu dok. Kalau dari Perdana Menteri dua-dua, kalau hak ni boleh nak lain. Boleh, bukan kata dia kena selari je. Dua-dua tu selari sepadan. Kalau dari dua-dua boh dah. Hak ni boh. Jadi lagu mana dua-dua boh. Bukan kata boh ni ikut je dak. Boh ni nak gini, boh lagi pun nak gitu juga. Dak. Dari dua-dua boh kat dia tak boleh lah. Ya akan berlawan lalu. Secara automatiknya gitu. Kalau dua-dua boh kan tak boleh duduk sekali. Tu. Automatiknya lagu tu. Sebab tu saya kata kalau boh ni yang kena sorek. Ketua ni kena sorek. Tak boleh ramah. Pemimpin ni kena sorek. Hak ketua lah dah. Di sesuatu tempat. Tak boleh ramah. Kalau ramah kan canggah lah dah. Yang berlawan lalu. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa disebutkan bumi dahulu kemudian barulah langit? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang menjadikan bumi, lepas tu baru menjadikan langit sebagai bumbung tu. Bumi dulu, lepas tu baru langit. Disebutkan bumi dahulu kerana ia paling dekat dengan kita. Manfaat daripadanya lebih nyata dan banyak berbanding langit. Bumi lah paling dekat sekali. Sebab kita duduk atas bumi. Hidup atas bumi. Manfaat pun kalau kira banyak atas bumi. Untuk kita lah dok. Untuk orang lain tak tahu, tapi untuk kita secara zahirnya di atas bumi dulu. Lepas tu barulah pergi ke langit. Tapi secara zahirnya gitu. Yang paling dekat dengan kita. Okey. Gitu dulu. Seterusnya habislah situ. Asal lagi. Di dalam tafsir Baydawi lah. Saya tak ada sebut sini, tapi dalam tafsir Baydawi, dalam tafsir lain tak ada. Kali ni dia sendiri lah. Dia kata tu buat contoh langit dan bumi ni sebenarnya ni untuk sebenarnya perbandingan untuk kita sendiri. Perbandingan untuk diri kita. Ada pada langit dan bumi. Iaitu geria. Allazi ja'ala lakumul ard, dalam tafsir Baydawi kata bumi. Allah menjadikan bumi. Bumi ni tubuh kita. Bumi tubuh kita. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was sama'. Sama' tu apa ni? Was sama'. Sama' ni langit. Langit-langit ni dia kain dengan udara dalam tafsir Baydawi kata. Jadi tu dia nyawa kita, nyawa. Was sama'. Wa anzala minas sama'i ma'. Tuhan buat keluar daripada langit tu maknanya akar. Air tu dia. Air ni maknanya akar. Tuhan buat tubuh kita, Tuhan bagi nyawa kita, Tuhan bagi akar ke kita. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarat rizqan lakum. Fa akhraja bihi minats thamarat. Jadi daripada air tu tubiklah tumbuh-tumbuhan. Daripada akar tu tubiklah amalan-amalan kita. Tu amalan-amalan kita. Hok kita buat baik ke apa tu, daripada akar tu lah. Benda-benda hok molek-molek
Daripada akal tu. Atau benda tak molek kau tak kira lah tu. Tamaruk ni ada macam-macam. Tamaruk ada molek, ada tak molek. Tapi kok mana pun tubik daripada akal tu. Membuahkan daripada akal tu perbuatan kita tu. Hak molek-molek ke apa itu dibuat contoh sini seperti buah. Buah iaitu amalan kita. Dalam tafsir Baghawi kata, jadi sebab ayat sebelum ni pun ada dah. Suruh perhati kau diri sendiri dah. Perhati ke diri sendiri itu sebenarnya adalah perbandingan untuk alam ni lah. Alam ni ada, kalau kita tengok diri sendiri itu ada dah. Untuk alam ni ada ayat sebelum ni. Sekarang ada ayat sebelum ni ya. Kalau kita perhati ke alam tu ada dah. Ciri-ciri itu ada pada diri kita. Jadi begitu ikut on diri. Katanya lepas tu gitulah dulu setakat ni. Bukan soalan. Di akhirat dibangkitkan daripada bumi. Secara zahirnya, secara zahir seperti tadi lah kita kata kali kita kecek dak bila kita mati di bumi. Bila kita mati di bumi maknanya bangkitnya sepatutnya bangkit daripada bumi lah juga kira-kiranya tu secara zahir. Tapi kalau nak kira kemak ni tak tahu duk mana dah hancur lembu. Tak tahu bumi mana, tak tahu langit mana dah. Bangkitnya tapi kita kata secara zahir dah gitulah. Secara zahirnya kita ni dibangkitkan daripada bumi lah. Moga kita mati situ. Moga ngelahnya duduk situ. Tiba-tiba muncul, mari mana? Katalah dah. Muncul. Biasanya kalau muncul kan muncul daripada tempat ngelah dia berhenti itulah. Di bumi lah kira-kiranya dah. Cumanya bumi tu duduk mana masa tu? Tak ada lah. Bukan bumi lah, bukan bumi ni lah. Ke mana bumi ni memang tak tahu duduk mana dah. Cumanya dia sebut begitulah. Engkau kita ni ngelah kali di bumi. Dah ngelah kali berhenti situ. Tiba-tiba muncul mana? Kira-kiranya daripada situlah juganya. Walaupun kita kata sebenarnya duk tak ada dah lah. Muncul kok daripada situ tak tahu mana dah. Roh kita je sebenarnya dah. Mari roh tu asalnya mana tahu takut naik langit dah. Pada kita mati tu roh tu pergi langit kau pergi mana kau. Tapi secara zahirnya habis itu. Secara zahirnya roh kita tahu mana dah sebenarnya. Tu. Roh kitanya. Boleh jadi kalau tapi tak mengikut sepatutnya duduk situ lagi lah. Kalau dalam kubur kan sebab dia daripada kita mati tu dia ada alam kubur. Jadi alam kubur kan dia akan duduk senyap situ lah dulu kira-kiranya dah. Ngelah kali mana? Kira-kiranya pakai mak jadi ngelah kali tak ada. Hancur situ. Tu dia akan duduk situ lagi. Duduk di tanah tu lagi lah dah. Sebab tu kalau kita lalu assalamualaikum ya ahlal kubur ke apa kira-kiranya roh-roh tu ada lagi walaupun kalau hok mati beratus tahun, beribu tahun, tak tahu duk mana dah tulis-tulis dia kali orang pindah kita tak lain tetapi roh dia tu kira-kiranya ngelah kalinya duk situlah. Pakai berhenti situ dah lah ngelah kali. Tu. Jadi bangkit mana? Bangkit mula kira bangkit situ dah lah. Tempat ngelah. Tempat ngelah dia tinggal je. Tu. Walaupun sudah dipindah dah. Tulis tak tahu pas mana dah. Tempat tinggal ngelah. Begitulah.
Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arasy dia di atas air. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh sini ni sebenarnya ramai ahli tafsir pula dia kata wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arasy dia ni singgah sana. Tuhan ni singgah sana dia ni di atas air. Atas air gano kita kata dah. Jadi ramailah ahli tafsir kata atas air ni ayatnya hebat. Atas air benda-benda atas air ni hebat. Serupa dengan cerita Nabi Sulaiman dah. Hak puteri Balqis gapo naik masuk dalam istana dia tiba-tiba selok kain. Takut basuh. Apa sebab nampak air bawah tu ayatnya benda-benda hok lagu ni hebat. Benda-benda hok duduk atas air ni. Hok boleh duduk atas air ni hebat. Tu. Benda biasa agak kalau nak kira agak tergelar lah, tapi dia tak tergelar. Tu. Benda-benda hebat lah nak ayatnya, tapi sebenarnya duk mana kita kata atas air jadi carilah. Oh atas ni tak ada jadi kena cari mana laut lah, kita cari laut. Tuhan ni kira-kiranya duk laut lah sebenarnya. Mungkin arah dia duk atas air, kita cari laut. Laut mana tak tahu dah, tapi laut lah. Atas bumi tak ada, atas bukit ke duk laut. Mungkin dia kata alal ma' ni, bahkan asyur alal ma'. Duk, naknya hebat. Tu. Kalau zaman itu kan hebat lah kira-kiranya duk atas air ni. Tapi ada juga hak tak hebat ada duk atas air ada. Tapi biasanya simbol lah. Kita kata kalau atas air ni hebat. Hak tak hebat ada kalau alik-alik mana Indon ke apa tu dak. Jual tak ada tempat ada nak duduk atas darat ni, duduk atas darat ni mahal. Jadi buatlah rumah atas air. Buat rumah atas air ni kira-kiranya orang-orang besar duk tu. Secara umumnya. Bukan merujuk pada hak sesak tu tidak. Bukan merujuk pada ni merempak dan ni muka tak ada tempat. Nak beli tanah mahal. Jadi kat buat apa ni kedai atas air. Duduk rumah atas air, hidup situlah. Hak tu tidak simbuh hak tu. Ni simbuh hebat. Alal ma'. Atas air naknya hebat. Settle. Kalau segitiga bermuda tu dah. Situ. Gitulah naknya hebat. Arasy dia ni singgah sana dia ni hebat. Tu. Memang hebat sangat. Bukan kata duduk atas darat ni duduk hebat, duduk atas air. Tapi duduk atas air ngerti? Tak tahulah. Lambang kepada hebat. Arasy dia ni hebat. Arasy dia ni agung. Wa minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kena tengok jemuh lah. Wa minal laili ma yahja'un. Kalau jemuh dia agak apa Wa bil ashari ni cerita orang ni dah. Ketika waktu malam dia yahja'un. Kalau nak kira yahja'un ni maksud dia di waktu malam mereka tidur. Yahja'un. Asal makna dia lah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu ashar ni waktu sahur, waktu pagi. Hum yastaghfirun, mereka meminta ampun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ni orang molek ni. Wa minal laili ma yahja'un. Kena tengok jemaah tak pasti tu tak boleh nak jemaah koksi juga, tapi secara kasarnya gitulah mayah jak ni. Apa maksud dia ke apa tu tak ada kan ni. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu jadikan bagi Allah andad, maknanya sekutulah. Sekutu ni maknanya serupa tadi lah. Jadikan gu. Allah tu ada dah. Allah sembah juga tapi mari go lain lagi sebagai gu.
Jangan kamu jadikan selain daripada Allah sekutu. Sekutu ni makna dia orang hak setarah. Andat. Hak setarah. Hak setarah dengan dia. Ataupun hak ada ciri-ciri dia. Itu andat. Hak setarah. Dia kata setara dengan dia lah. Kalau dia bagi rezeki, hak ni pun bagi rezeki juga. Kalau dia boleh memberi manfaat, hak ni pun boleh memberi manfaat juga. Itu makna dia andat. Setara. Bila kita kata setara, secara automatiknya dia boleh berlawan. Dia setara ni dia boleh berlawan lah. Tu tu. Tadi kita kata tu. Kalau dia setara, dia boleh berlawan lalu. Bukan kata setara saja. Dok kita setara je atuk orang lain. Dok dia akan berlawan kalau dia setara. Wa antum ta'lam maknanya kamu tahu. Kamu tahu dia ni tak boleh buat apa tapi buat setara juga. Setara dengan Tuhan juga. Kamu tahu dia ni manusia tapi setara dengan Tuhan juga. Kamu bagi dia sifat-sifat manusia juga. Maksud dia setara. Tak kira lah orang kau bergalau kau, natal kau. Dia buat setara dengan Tuhan. Okey.